Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 1 bersama cikgu. Okey, hari ini kita akan kuasai berkenaan dengan ayat aktif dan ayat pasif. Okey, baiklah. Kita lihat apakah itu ayat aktif. Kita lihat dulu ya, apa itu ayat aktif. Okey, ayat aktif adalah ayat yang mengandungi kata kerja yang menerangkan subjek. Ayat yang mengandungi kata kerja berawalan men. Jadi ayat aktif ni dia ada kata kerja yang ada imbuhan men. Contohnya, saya mencuci kasut sekolah. Okey, mencuci. Mencuci ini adalah kata kerja. Men ini adalah imbuhan. Jadi, saya mencuci kasut sekolah adalah merupakan contoh bagi ayat aktif. Mari kita lihat pula apakah yang dikatakan ataupun apakah contoh ayat pasif. Okey, ayat pasif adalah ayat yang mengutamakan objek kata kerja transitif daripada pelaku. Okey, ayat yang tidak mengandungi kata kerja berawalan men dan didahului oleh kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. Okey. Jadi, ayat pasif dia tidak mengandungi dia tidak mengandungi kata kerja awalan men. Tak ada kata kerja awalan men dalam ayat pasif. Dan didahului oleh kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. Okey. Kata ganti diri pertama. Ingat lagi tak apa contoh kata ganti diri pertama dan juga contoh bagi kata ganti diri kedua? Okey. Kalau bagi kata ganti diri pertama, contohnya seperti aku, saya, kami. Okey, kalau contoh bagi kata ganti diri kedua, awak, anda, kamu. Okey, itu contoh bagi kata ganti diri kedua. Okey, sebagai contoh ayat kamu boleh lihat, kasut sekolah saya cuci. Okey, cuci ini adalah kata kerja. Saya ini merujuk kepada kata ganti diri pertama. Okey, ada tak di sini awalan men? Tidak ada. Ingat ya, itu beza antara ayat pasif dan juga ayat aktif. Ayat pasif dia ada kata kerja yang ada imbuhan men. Tetapi dalam ayat pasif tidak ada imbuhan men. Dan ada kata ganti diri pertama ataupun kata ganti diri kedua. Okey, ayat pasif ni juga dia ada awalan di. Okey, berawalan di dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga. Okey, berawalan di dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga. Okey, contoh. Bangunan dicat oleh mereka. Mereka ini adalah kata ganti diri ketiga. Kata sendi oleh, ada perkataan kata sendi oleh. Dan dia berawalan di. Nampak tak ni? Berawalan di. Ada imbuhan di. Dicat. Okey, dicat. Dicat ini maksudnya kata kerja lah. Okey, dicat oleh mereka. Ini contoh bagi ayat pasif. Baik, sekarang kita lihat bagaimana kita nak menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, sebelum nak menukar ayat aktif kepada ayat pasif, kita kena tahu dulu susunan bagi ayat aktif. Okey, kita lihat susunan bagi ayat aktif. Okey, ayat aktif dia terdiri daripada subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja, benda dan juga keterangan. Okey, kita wakilkan di dalam bentuk nombor lah, senang ya. Subjek,
kita wakilkan sebagai 1, kata kerja nombor 2, benda nombor 3 dan keterangan nombor 4. Okey, jadinya bila kita dah susun ayat aktif ni, bila kita nak menukar kepada ayat pasif, kita lihat kepada susunan ayat aktif. Baik, kita lihat contoh. Okey, kita lihat contoh bagi ayat aktif. Saya membeli makanan itu di pasar malam. Okey, saya membeli makanan itu di pasar malam. Jadi ini adalah ayat aktif. Ayat aktif ni kita nak tukarkan dia kepada ayat pasif. Okey, bila nak menukar ayat aktif kepada ayat pasif, okey, kita boleh menggunakan formula 3, 1, 2, 4. Okey, 3, 1, 2, 4 bagi ayat aktif yang mengandungi kata ganti nama diri pertama dan kedua. Jadinya, bila kita dapat ayat aktif, kenal pasti ayat aktif tu ada atau tidak kata ganti diri nama pertama ataupun kata ganti diri kedua. Sekiranya ada, maka kita boleh menggunakan formula 3, 1, 2, 4. Okey, formula ni cikgu ambil daripada guru cemerlang ya, cikgu Goh. Okey, dia yang memperkenalkan formula ni. Cara mudah untuk kita tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Baik. Berbalik kepada soalan itu tadi, soalan yang contoh soalan di sini, saya membeli makanan itu di pasar malam. Jadi, di sini kita kenal pasti dahulu mana subjek, mana kata kerja, mana benda dan juga keterangan. Okey. Baik. Cikgu bahagikan. Saya ini adalah subjek nombor 1. Membeli, ini adalah kata kerja. Nombor 2, makanan itu adalah benda. Nombor 3, dan pasar malam, di pasar malam ini adalah nombor 4, iaitu keterangan. Jadi, disebabkan ayat aktif ini mengandungi kata ganti diri pertama, saya ni kata ganti diri pertama kan? Okey, makanya kita boleh menggunakan formula susunan 3, 1, 2, 4. Okey, 3 ni apa? 3 ni merujuk kepada makanan itu. Kemudian diikuti oleh saya. Kemudian diikuti oleh kata kerja dan juga keterangan. Okey, contoh jawapan. Okey, makanan itu saya beli di pasar malam. Okey, makanan itu saya beli di pasar malam. Makanan itu nombor 3, saya nombor 1. Okey. Membeli, kita tukar jadi beli di pasar malam. Okey, sebab kena ingat dalam ayat pasif tidak ada imbuhan men. Okey, jadi kita kena gugurkan membeli ni, kita kena gugurkan imbuhan dia. So kita letak makanan itu saya beli di pasar malam. Okey. Bagi formula 3, 1, 2, 4, kata kerja perlu guna kata dasar. Okey, ini kena ingat. Bagi formula 3, 1, 2, 4 ni, kata kerja ni perlu menggunakan kata dasar. Maksudnya tak ada imbuhan. Okey. Kemudian, kata bantu mesti berada pada perkataan kedua dalam ayat. Okey, sekiranya dalam ayat aktif itu ada kata bantu, okey, kata bantu tersebut mesti berada pada perkataan kedua dalam ayat bila kita nak susun kepada ayat pasif. Okey, ni formula ni kena ingatlah. Okey, senang sahaja bila kita nak tukarkan kepada ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, kita lihat
contoh yang Okey, kita lihat pula contoh yang lain. Okey, kita nak menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, kita lihat contoh yang lain ya. Okey, contoh. Ibu membeli makanan itu di pasar malam. Okey, apabila kita mendapat ayat aktif di mana ayat aktif tersebut mengandungi kata nama ataupun kata ganti nama diri ketiga. Okey, dalam ayat aktif tu ada kata nama ataupun kata ganti nama diri ketiga. Contoh seperti apa? Dia, baginda, kan? Jadi, kita akan menggunakan formula 3, 2, 1, 4. Yang sebelum ni yang kita tengok tadi, 3, 1, 2, 4. Yang itu sekiranya terdapat kata ganti diri pertama dan kedua. Tapi, kalau ayat tersebut mengandungi kata nama ataupun kata ganti nama diri ketiga, kita guna formula ni. 3, 2, 1, 4. Okey, 3, 2, 1, 4. Okey, ibu ini adalah yang pertama, subjek. Membeli kata kerja, nombor 2. Makanan itu, benda, nombor 3. Keterangan di pasar malam ni adalah keterangan. Jadi, bila kita menggunakan formula 3, 2, 1, 4, okay, jawapannya, makanan itu dibeli oleh ibu di pasar malam. Okay, makanan itu dibeli oleh ibu di pasar malam. Okay, 3 ni adalah merujuk kepada makanan itu. Okay, makanan itu. Nombor 2 adalah membeli. Okey, kita gantikan kepada dibeli. Okey, dibeli. Oleh. Okey, kita tambah dengan perkataan oleh. Ibu ini adalah nombor 1 dan diikuti oleh keterangan di pasar malam. Jadi, makanan itu dibeli oleh ibu di pasar malam. Jadinya, kita guna formula 3, 2, 1, 4 sekiranya terdapat kata nama ataupun kata ganti nama diri ketiga dalam ayat aktif tersebut. Okey, sekiranya ayat aktif itu mengandungi kata nama ataupun kata ganti nama diri ketiga, kita akan tukar kepada menggunakan formula 3, 2, 1, 4. Bermakna kalau formula 3, 2, 1, 4 dia mesti ada perkataan oleh dan juga awalan di. Okey, kata kerjanya ada awalan di dan diikuti oleh perkataan oleh. Okey, boleh faham? Cikgu harap kamu boleh faham ya untuk penukaran ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, mari kita lihat latihan. Yang pertama, kamu mesti menghantar semua buku latihan ke bilik guru sebelum pulang. Okey, ini ayat aktif dia. Okey, ini ayat aktif dia. Sekarang kita nak tukar kepada ayat pasif. Okey, pertama sekali apa nak dibuat? Okey, pertama sekali kita kenal pasti susunan ayat aktif dahulu. Okey. Mana nombor 1, yang mana nombor 2, nombor 3 dan juga keterangan. Subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja, kemudian diikuti oleh objek dan juga keterangan. Kemudian, nak kenal pasti apa? Kenal pasti kata nama ataupun kata ganti nama diri ketiga ataupun kata ganti diri nama pertama dan juga kedua. Okey, bagi ayat ini, okey, kata ganti diri kedua kan? Kamu ni adalah kata ganti nama diri kedua. Jadi kita boleh menggunakan formula
3, 1, 2, 4. Okey, kita boleh menggunakan formula 3, 1, 2, 4. Jadi jawapannya, semua buku latihan mesti kamu hantar ke bilik guru sebelum pulang. Okey, semua buku latihan mesti kamu hantar ke bilik guru sebelum pulang. Kita lihat latihan yang kedua. Kerajaan menyeru rakyat supaya berjimat cermat ketika berbelanja. Okey, kerajaan menyeru rakyat supaya berjimat cermat ketika berbelanja. Ayat ini kita nak tukarkan kepada ayat pasif menggunakan formula apa? Sila kenal pasti, kata ganti nama, kata nama yang terdapat dalam ayat ini. Kerajaan merupakan apa? Kata nama. Bila kata nama, kita boleh menggunakan formula 3, 2, 1, 4. Okey, 3, 2, 1, 4. Bermula dengan objek dahulu kan? Objek dahulu diikuti oleh kata kerja, diikuti oleh subjek dan keterangan. Okey, jadi jawapannya di sini, rakyat diseru oleh kerajaan supaya berjimat cermat ketika berbelanja. Okey, ingat bila 3, 2, 1, okey, bila 3, 2, 1, dia mesti ada imbuhan ataupun awalan di pada dia punya kata kerja dan diikuti oleh perkataan oleh. Okey? Tapi sebelum tu kamu kena kenal pasti susunan ayat aktif tu dahululah. Mana satu, mana subjek, mana objek, mana kata kerja, mana keterangan. Okey, kenal pasti. Subjek diikuti oleh kata kerja, kemudian diikuti oleh objek dan nombor 4 adalah keterangan. Kemudian kita follow kepada dia punya formula ni, 3, 2, 1, 4 ataupun 3, 1, 2, 4. Okey? Jadi, kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye.